Dan semalam saya ada sembang-sembang dengan pastor besar. Dia kata bila kekurangan air, tak ada air, paling susah. Betul? Oh, ya. Dan saya kata bukan saja kekurangan air, tak ada air susah. Kalau tak ada elektrik pun susah kan? Katalah kalau kita ada sampai ke bilik elektrik tak ada, macam mana? Oh, kita dia TV, kita boleh tengok, tak boleh masak air, tak boleh buka kipas, lampu, banyak kesusahan kan? Bukan saja tak ada air susah, tak ada elektrik susah, apa lagi susah? Tak ada wang pun susah kan? Susah. Ya? Tak ada baju, tak ada kerja, tak ada kereta, ada wang tak ada kerja boleh. So dalam hidup kita banyak, kalau ada sesuatu yang kekurangan atau tak ada, kita merasa kesusahan. Tetapi bila ada, kita tak apa, kadang-kadang tak menghargai air. Mandi saja, pakai saja, murah saja. Tetapi bila tak ada, baru kita akan kata, oh, memang susah kalau tak ada ini. Ya? Dan yang saya mau berkongsi adalah kita setiap hari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya? Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, yang memberkati kita, memang hidup susah. Kita bukan macam binatang, kucing ke, anjing ke, tak ada rumah tak apa, tak ada kerja tak apa, tak ada makan tak apa, tak ada mandi tak apa. Ya? Kita manusia banyak barang perlu. Kalau tak ada ini, tak ada itu, oh habis. Ada orang kata masa wabak COVID, ramai orang duduk di rumah, dia bukan syurga, dia bukan gembira. Dia gaduh dengan isteri, anak dengan bapa, gaduh, minum, bosan, macam merasa terperangkap, macam dipenjarakan. Banyak hal terjadi. So kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kita setiap hari, pagi, malam, sebelum tidur, masa kita mau makan, berterima kasihlah. Ambil sedikit masa merenung dan kata terima kasih Bapa. Kalau bukan kamu, kalau bukan kebaikan kamu, kasih karunia kamu, macam mana saya akan hidup? Ya, amin. Hari ini saya mau mengatakan semua orang, setiap ahli, keluarga, anak, kanak-kanak semua, kita mengalukan mereka kembali bersama-sama menyembah Tuhan. Ya. Dan hari ini kita dah mulakan cuba satu online punya sekolah minggu bagi kanak-kanak. Ini adalah dari Indonesia ya, IFGF, International Full Gospel Fellowship ya, di Indonesia. Setiap minggu dia akan ada kelas-kelas online untuk sekolah minggu. Dia ada dua sesi, satu untuk kanak-kanak umur 1 sampai umur 5 dan satu umur 6 sampai 12. So tadi kita cuba yang umur 6 sampai 12 ni ya. So kalau cikgu-cikgu dan Kristina semua ini rasa ni okey, setiap minggu kita boleh pakainya kan. Sudah ada internet, ada TV semua. Ya, kadang-kadang hanya perlu duduk, ikut ada satu masa untuk menyembah Tuhan, ada masa untuk macam ajaran Alkitab dan lain-lain. So kalau ada satu orang jaga di sana, satu orang dewasa boleh mengikuti saja, mereka sudah boleh mengikut ajaran-ajaran dan penyembahan menyembah Tuhan. Okey, itu nombor satu kan. So kita terserah kelas-kelas sekolah itu kepada cikgu-cikgu lah, ya. Tapi ini adalah satu cadangan yang senang bagi kamu, supaya tak susah-susah fikir apa mau ajar dan perlu ramai apa kaki tangan ke tenaga, tak payah.
hanya belajar macam mana on TV dan kanak-kanak boleh betul. Nombor 2 tentang kebaktian Myanmar. So masa wabak terjadi, semua orang terkurung di rumah, tak boleh ada kebaktian di gereja. Kadang-kadang kita rasa hari Minggu saya mau rehat di rumah, tak dapat. Hari ini tak mau pergi gereja. Tapi bila imam pergi gereja tak boleh pergi. Kerana kerajaan tak benarkan. Mau pergi keluar makan pun tak boleh. Mau pergi main bola tak boleh. Mau pergi kerja pun tak boleh. Susah. Dan masa itu walaupun kita buat recording punya, tapi ada orang rasa susah. Macam sendiri duduk rumah tak syok. Lebih baik kalau boleh kumpul balik dan menyembah Tuhan. So kita sudah mula balik mengikuti kebenaran daripada kerajaan, dan sekarang kadang-kadang pun boleh. Bila gereja sudah boleh dimulakan, ada juga kerajaan mengatakan orang-orang asing tak boleh datang. Sampai baru minggu ini kerajaan membenarkan orang-orang asing boleh balik ke tempat ibadah. So masa wabak terjadi, kita ada memikirkan setiap bulan mau bayar sewa bangunan dan lain-lain. Macam mana? Tak ada orang berkumpul. Tidak tahu berapa lama wabak ini akan meneruskan. Sampai hari ini di lain-lain negara-negara di dunia ini, wabak lagi menyebar lebih luas. Semacam semalam India 90,000 orang sehari. 90,000 orang sehari. Sekarang sudah jadi terbesar dalam sehari adalah negara India. US nombor 1 punya pun baru sampai 30 lebih 40,000 sehari. Tetapi India sekarang 90,000 sehari. Oleh kerana itu dalam 4 hari sudah 1 juta orang lagi terlibat dan dijangkiti. So kita tidak tahu berapa lama lagi boleh kita ada boleh berbalik dan menyembah Tuhan di gereja. Kita ada buat perbincangan dengan ketua-ketua dan di gereja kita, dan ada fikir mau tutup, bagi balik bangunan ini ke. So ada bincang-bincang semacam itu. Dan pada masa itu kita ada bincang juga dengan kebaktian Myanmar. Mereka kata kalau kebaktian BM tak mau lagi, kita mau lagi. Dia orang mau. So dia kata kalau kamu orang tak mau dan akan pindah luar, kita mau ambil alih tempat ini. Juga bila kita dengar macam ni, kita tanya, kalau macam tu, kamu tolonglah, kamu bayar setengah, kita bayar setengah. Sewa. Boleh sama-sama menanggung perbelanjaan dan bayaran sewa. Tapi bila kita bincang dengan mereka seperti ini, mereka kata kita tak ada wang. Kalau kita berhenti di sini, dia kata dia boleh ambil alih semua. Tapi bila kita kata boleh kan sama-sama kongsi setengah, dia kata dia tak ada wang. Oleh kerana itu lagi dia kata kalau kamu orang tak mahu ada lagi di sini, baik kalau semua barang sini boleh bagi percuma bagi mereka. So saya bincang dengan lain-lain ketua-ketua gereja, dan kita rasa macam tak adil. Tak adil kerana mereka sentiasa tidak berkongsi
kos-kos perbelanjaan gereja. Setiap bulan hanya bagi RM200 dan mereka pakai elektrik pun lebih dari kita ya. So itu RM200 pun tak boleh bayar dia punya elektrik. Oleh kerana itu kita buat keputusan lebih baik kita ambil balik kerja dan bangunan ini dan tidak mahu berkongsi lagi dengan mereka. Ya. So mereka akan pindah keluar dia punya barang lah. Ada beberapa barangan ala-ala muzik dan lain yang kepunyaan mereka akan pindah keluar ya. So kalau boleh, siapa boleh ada di sini bila mereka mau datang? Bila enggak, so saya tidak tahu apa barangan mereka ya. Yang saya tahu semua alat-alat aircon ke, lampu ke, speaker ke, semua kita ni. Kerusi kita kongsi setengah-setengah. Ini yang baru-baru beli pun kongsi lah. Drum ke apa, banyak barang kita punya ya. Saya ada sedikit kita dia orang beli lah. Kita sebut tahu. Mata dia temu. So baik, saya ada bagi kita Pastor Michael, sebelum kamu mau datang, bagilah satu senarai apa barang yang kamu anggap kamu punya. Lepas tu kita tengok okey betul, baru dia datang pindah. Kalau tidak dia datang dia pindah-pindah, kan digaduh, tak ada baik kan? Salah faham. Okey, itu satu. So siapa boleh ada sini? Kita tahu siapa punya kita. Seperti Apa dia? kasih tahu panel kita ni. Tahu apa barang kan? Mula-mula kita pindah ke sini semua barang kita ni lah. Selepas tu ada sedikit-sedikit barang yang dia orang beli. Saya ingat ini dia punya lah. Ini dia orang beli. Saya ingat ini LCD dia punya. Tidak ada satu dia orang beli satu lah tambahan. Tapi tak apa. Yang penting mereka akan sediakan satu senarai barangan mereka. Kita tengok dulu ya. Dan tapi kata kalau selepas kebaktian minggu depan dia mau datang, siapa boleh ada sini? Tiba-tiba dengan Milan boleh tak? Satu orang tak ada baik lah, lebih orang sikit. Jadi saksi lah macam dia pindah yang betul. Dia pindah lah. Kamu orang macam tengok apa barang mereka ni. Boleh. Atau Milan dengan yang dah. Saya jaga pakai. Boleh. Kerusi bagi dua orang. Kerusi setengah-setengah. Setengah lah. Okey, lagi ada satu hal, dua lagi. Adalah nombor satu, mereka ada satu kereta dia beli, satu Nazaria. Lepas tu dia kata dia tak ada wang, dia mau jual. Dia minta saya tolong jual lah. Dan saya cuba tolong jual. Ada orang kata 3,000 dia mau beli. Lepas tu orang sudah ambil kereta tu, pergi repair aircon, repair dia punya engine punya mounting dan lain-lain. Protect insurance semua sudah 3,800. Lepas dia jalan pakai kereta itu, kereta sudah berhenti tapi jalan. Dan pergi ke workshop kata engine dia sudah rosak, mau tukar engine. 13,200. So orang yang mau beli itu kata macam ni, saya tak mau belilah kerana waktu ke engine rosak ni. So nak bagi balik ke Pastor Michael.
Michael. Pastor Michael kata, saya pun tak mau ambil balik lah kerana enjin sudah rosak. Lagipun mau bayar balik orang itu 3,008 untuk apa-apa dia repair. Dia kata kita tak mau lah. So, bila Pastor Michael kata dia tak mau, bagi saya itu orang pun kata dia tak mau. So saya bayar dia wang. Saya ambillah itu kereta. Bukan kerana saya perlu kereta, saya sudah ada dua. Tapi saya ingat kalau dua-dua orang pun tak mau, lagi saya membayar orang itu 3,800 untuk road insurance dan apa-apa servis yang dibuat. Lagi baik saya repair kereta ni, layari kerja perlu satu kenderaan pun boleh lah. Kerana Nazaria itu besar lah. Dia boleh muat 7-8 orang, orang dewasa. So ini yang terjadi satu hal. Saya sudah ambil kereta tu dan banyak repair semua, tukar tayar dan lain-lain. So layari boleh kita pakai untuk pergi mana-mana. Buat masa ni kita telah bincang dengan Yan supaya simpan kereta di tempat dia. Bagi dia jaga. Jaga baik-baik. Okey. Berkenaan dengan ini, so kamu orang tahulah latar belakang macam mana kereta ini datang. Kereta ini juga tak boleh jual kerana mereka mendaftarkan kereta ini di bawah nama satu ahli gereja mereka. Orang Myanmar itu sudah balik ke Myanmar dan dia tak ada di sini. Salinan pasport ke apa pun tak ada. So kalau siapa-siapa mau beli pun tak boleh tukar hak milik kepada orang itu. Ya. Lagi yang saya dengar dari Pastor Michael, orang itu sudah masuk penjara kerana dia terlibat dalam kemalangan di Myanmar. Bergerak dia tak bagi tahu sebab lah dia sampai masuk penjara, tetapi orang itu tak ada di sini, tak boleh tukar hamil. Dan yang kita boleh pakai kereta ni. Berkenaan dengan ini, bulan ni 16 hari bulan ada hari Malaysia. Saya cadangan kalau mau kita boleh pergi berkelah ke apa lah hari itu. Sekarang pun ada kereta kan. Ada tambah satu kereta, boleh pergi jalan-jalan. Siapa ada cuti hari Malaysia? Cuti ya? Amran cuti ya? Cuti? Ya? Cuti? Ada siapa yang kerja? Suri rumah. Oh, bila kerja? Ya. Oh, tapi Milan kerja? Milan bos tak ada. Jangan Sama merayakan hari Malaysia tak boleh. Okey, siapa ingat hari Malaysia cuti mau pergi berkelah? Mau tak? Kalau mau boleh cadangan kita boleh pergi mana? Siapa ada mau pergi mana? Kalau tanya anak-anak Milan, dia kata pergi balik public service. Masa itu dia pergi dan balik. Seronok sangat. Okey, so kalau mau pergi jalan-jalan hari itu, mau pergi mana? Jalan. Oh ya, angkat tangan siapa mau pergi jalan-jalan makan ini? Saya tidak bakal di depan. Tak ada. 1, 2, 3, cukup. Kalau tidur di rumah, tidur di rumah saja. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu. Kamu orang balik, fikir, merenung, mimpi. Lepas tu minggu depan bila balik ke sini bagi tahu ya. Kalau ada apa percadangan mau pergi mana-mana, sila bagi tahu supaya kita boleh sama-sama pergi. Ya, nanti mana tahu wabak lagi merebak, mau duduk rumah tak boleh keluar lagi. Ada peluang mau keluar, biar kita sama-sama pergi ya. Okey, so minggu depan kita akan bagi tahu lah bincang lebih.
Okey, mari kita sama-sama berdiri dan doa kepada Tuhan. Bapa syurga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia Kamu terhadap hidup kita. Dan pada masa ini kami serahkan gereja ini kepada tangan Kamu dan semua ahli-ahli gereja, keluarga-keluarga, anak-anak mereka yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kami serahkan kepada tangan-Mu dan minta perlindungan dan kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan berkati ya.